Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita akan menyambung lagi perbincangan kita dalam kuliah maghrib sirah. Kita menggunakan pakai kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. InsyaAllah kita berhenti sebelum ini pada bab, masih lagi dalam bab perbincangan kaum Nabi Hud, kaum Ad, yang mana ketika mana mereka telah ditimpa kemarau selama bertahun-tahun. Seterusnya mereka menghantar satu rombongan dalam 80 orang lelaki untuk, orang kata apa, pergi berdoa dekat Baitullahil Haram, pergi berdoa dekat Kaabah, kat Mekah. Maka apakah yang mereka terjadi kepada mereka di sana? Itu kita akan sambung itu malam ni insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa ma ista'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Maka tak kala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang anda minta supaya datang dengan segera, iaitu angin yang mengundang azab yang pedih. Tuan-tuan, kita berhenti sebelum ni pada bab yang mana mereka sampai ke Mekah dan mereka berdoa. Kita nak sambung yang tu pada malam ni, ya? Baik. Ketika mana mereka berdoa, kita dah sebut sebelum ni nama satu orang lelaki yang disebut dengan namanya, iaitu Qail bin Inas. Antara orang yang doanya itu diperlihatkan. Diriwayatkan dalam ini, Imam Ibn Katsir sebut Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah mereka tersedar akan tujuan kepergian mereka ke tanah suci, maka mereka terus pergi ke tanah suci untuk mendoakan bagi kaumnya. Salah seorang dari mereka, yakni Qail bin Inas, berdoa. Disebut, kita berhenti yang tu bulan lepas, belum ni. Lalu Allah Subhanahu wa taala menampakkan 3 jenis awan, iaitu putih, merah dan hitam. Memperlihatkan kepada siapa? Memperlihatkan kepada Qail bin Inas. Ada 80 orang yang berdoa di situ. Salah seorang di antara mereka itu diperlihatkan akan doanya itu 3 jenis awan, 3 jenis warna awan, iaitu warna putih, merah dan hitam. Kemudian terdengarlah suara daripada langit yang menyeru, pilihlah untuk dirimu sendiri dan juga kaummu dari 3 awan ini. Maka jawab Qail bin Inas dalam doa dia, aku memilih awan hitam kerana ia yang paling banyak mengandungi air. Maknanya dalam dia doa tu, dia doa ni nak apa ni? Doa nak minta hujan. Sebab apa? Kita dah cerita sebelum ni, bila mana kaum Ad ini mereka menderhakai Tuhan, melawan Nabi Hud, tak mau ikut perintah Islam, tak mau ikut seruan agama, maka lama-kelamaan mereka itu ditimpa akan kemarau yang mencekik. Dalam riwayat sebut yang terlalu lama, bertahun-tahun, sampai mereka tak tahan, mereka pilih satu grup orang yang soleh dalam kalangan mereka ni. Soleh ni bermaksud macam buat baik lah, orang yang buat baik. Maka pi berdoa Ustaz untuk kami di Mekah. Maka grup 80 orang ni pun pi lah. Doa ni nak doa apa ni? Nak doa agar minta hujan sampai ke tempat kami ni. Maka sambung malam ni, bila mana salah seorang di antara mereka ni disebut dengan nama Qail bin Inas ni doa, diperlihatkan pada matanya itu 3 jenis awan. Dan terdengarlah suara daripada langit, wallahu ta'ala alam. Dalam ni tak sebut suara tu Qail dengar seorang ke lagi 79 orang dengar. Tak sebut, tak berani kata lah. Mungkin dia seorang dengar, mungkin yang lain dengar. Tapi yang lebih kuat dia seorang lah dengar. Sebab dia buat pilihan atas diri dia. Maka suara ini menyeru daripada langit, pilihlah awan yang kamu nak, yang kamu rasa sesuai untuk kamu. Ada hitam, ada putih, ada merah, diperlihatkan padanya. Baik. Maka jawab Qail bin Inas dalam doanya, aku memilih awan hitam kerana ialah yang paling banyak mengandungi air. Ini logik sains lah. Pokok hujan gelap mengatakan awan hitam ni bermaksud dia dah berat dengan air dah ni, dialah paling banyak air.
Kalau awan merah tak tahulah apa, mungkin maghrib ke apa ke, awan putih mungkin kosong tak ada apa. Jadi awan hitam. Maka kata qalb bin Inas, aku nak awan hitam. Terdengar suara penyeru itu berseru lagi, kamu telah memilih Abu yang membuat kaum Ad tidak tertinggal seorang pun, baik anak maupun orang tua, kecuali Bani La'uziyah Alhamda. Mereka itu termasuk kaum Ad yang bermukim di Mekah, yang tidak ditimpa azab yang menimpa kaumnya. Okey, baik. Ini cerita pasal golongan Ad yang kedua, tak apa. Kemudian tuan-tuan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menggiringkan awan hitam yang dipilih oleh Qail bin Inas tadi. Maknanya dah Qail bin Inas pilih, you get what you choose lah, you get what you want. Hang pilih awan hitam, Tuhan bagi awan hitam. Ya, bukan kata Tuhan Tuhan bagi terus ni, pilih sendiri ni. Maka Tuhan mengiringkan awan hitam yang dipilih oleh Qail bin Inas yang sesungguhnya merupakan azab kepada kaum Ad, sehingga mereka keluar dari satu lembah yang dikenali dengan lembah yang bernama Al-Mughiz. Ya, maknanya awan yang dipilih oleh Qail bin Inas itu, awan itulah yang Tuhan giringkan, bermaksud Tuhan suknahu, dia halakan ke negeri depa ni. Sekarang ni negeri depa ni mungkin di belah-belah Yaman macam tu. Maka tuan-tuan, awan yang dipilih oleh Qail bin Inas itu angin tolak lah kan. Dan dalam bahasa Quran pun sebut wa huwal ladzina yursilu riyaha busyran baina yadayhi min rahmatih hatta idza saqalat sahaban suqnahu li baladin. Tuhan mengirimkan angin berita gembira kepada negeri-negeri yang kering kontang. Suqnahu, Tuhan, awan itu dipenuhi air dan Tuhan halalkan awan itu ke negeri kering kontang. Itu ayat yang lain. Tapi nak beritahu awan itu ditolak dan dihalalkan oleh angin. Itu poin dia. Sains menepati Quran. Kita tak boleh kata Quran menepati sains. Sains menepati Quran. Sebab sains dia berubah. Teori sains berubah-ubah. Ada orang pernah tanya saya, dia kata, saya tak tahu, mungkin tuan-tuan tahu, di YouTube ada dua orang lelaki ni, orang putih. Dia atheist. Ada kawan ni sebut kat saya nama, saya tak ingat, nama pelik sikit. Tapi dia punya qari lah, pandai baca Quran, sedap, jambang hisam semua ni. Dia pun banyak mempertikaikan Tuhan lah. Sebab dia kata dia Islam, kemudian dia tengok dalam Islam ni banyak kecelaruan, maka dia keluar daripada Islam. Maka ada satu benda yang yang dipertikaikan. Dia kata bacaan Quran ini, ada satu ayat tu dia kata, ada sebut siraja, ada bacaan saraja, dia kata kan. Ada orang tanya saya, dia bagi ke saya video tu, saya tengok, betul lah cara dia mempersoalkan tu, cuma itu isu qiraatnya. Dan kalaulah dia kata, sebab satu maksudnya satu matahari, satu lagi maksudnya banyak matahari. So dia kata sains, Quran ini tak selari dengan sains. Adakah matahari ni satu ke banyak? Jadi saya tolak Islam, saya tolak Quran, hanya kerana tak menepati sains. Sedangkan Quran tak perlu ikut sains. Sains ikut Quran kalau nak ikut. Sebab Quran ini kalamullah. Maka kalau kita nak jawab persoalan yang macam ni tuan-tuan, yang pertamanya, untuk membuktikan sesuatu kebenaran Quran ataupun hadis itu, dia tidak wajib untuk sama dengan sains. Tak wajib. Kalau dia sama dengan sains, itu memang semestinya lah. Tapi kalau dia tak sama, yang silap itu bukan Quran dan hadis, tapi yang silap itu sains. Sebab sains adalah teori. Dapatan sains berubah-ubah. Dulu mungkin orang kata Pluto adalah planet, sekarang bukan lagi. Dulu saya antara orang yang kuat dalam kepala saya, betul lah, nak tahu Quran betul tak betul, kena sama dengan sains, betul ya. Tapi bila saya dah main besar, bila duk kaji baca, rupanya bukan begitu. Dia terkalih. Sebab sains berubah-ubah. Kalau kita menggantungkan kebenaran Quran dan hadis itu pada sains, satu hari kalau datang teori baru sains yang berbeza dengan Quran, adakah masa tu Quran jadi salah? Ya, maka kaedah dia adalah bukan Quran menepati sains, sains kena menepati Quran. Kalau salah bermaksud mungkin jabatan kita belum jumpa. Maka dalam ayat tadi sebut, orang dalam video tu petikai, dia kata macam mana ni, matahari satu ke dua, satu ke banyak. Sebab satu sebut pakai mufrad, satu sebut pakai jamak, banyak. Kalau banyak pun tak pelik lah, dalam sains memang ada banyak matahari kan, supernova dan sebagainya. Kalau banyak pun tak pelik. Kalau satu pun mungkin merujuk pada sistem solar kita. Tapi maknanya orang hari ni dia cerdik, dia pandai, sampai tara-tara tu dia pun cari no. Baik tuan-tuan, kemudian
Maka kaedah dia bukan begitu kaedahnya. Kaedahnya adalah kalau dia menepati Quran dan sains is normal, biasa. Kalau berselisih, maknanya mungkin kita salah faham tafsiran Quran dan hadis, ataupun dapatan sains itu belum jumpa yang tepat. Baik, maka awan tersebut digiring ke lembah kaum Ad yang bernama Al-Mughis. Ketika mana mereka melihat gumpalan awan hitam yang berarak-arakkan ini di angkasa, mereka pun bergembira seraya berkata, inilah awan yang kami tunggu-tunggu. Hadza 'aridum mumtiruna. Inilah awan-awan yang kami tunggu. Inilah awan hitam yang kami tunggu. Ya. Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami, matara, hujan kepada kami. Baik. Orang yang pertama kali menyaksikan awan itu orang yang pertama kali menyaksikan apa yang terkandung dalam awan tersebut dan mengetahui bahawa awan itu sesungguhnya adalah pusaran angin, adalah seorang wanita daripada kaum Ad yang bernama Fahda. Dia kata dalam riwayat ni kata, bila depa tengok awan tu keluar hitam, depa 3 tahun punya kemarau kering kontang, tiba-tiba datang pokok hujan hitam mai berarak ke arah depa. Depa keluar ke tengah-tengah lembah ke dataran kota depa ni, depa bergembira, bersorak-sorai gembira sebab ni hujan nak mai dah. Sebut haza 'aridum mumtiruna, ini hujan, ini awan yang buat mai hujan akan datang timpa kami dah ni. Mana dia Hud yang kata Tuhan dia kuat sangat tu? Kami yang bawa 70 orang pergi doa, saja dah mai dah awan pokok hujan nak mai timpa kami. Punya seronok depa ni. Seronok duk berpesta bawah tu, di bawah pokok hujan langit ni. Sedangkan kata Allah, depa tak tahu itu bukannya keseronokan tu, itu nak mai bala kat depa tu. Tapi yang depa sangka itu adalah seronok dan nikmat, rupanya itu adalah bala. Begitulah kehidupan kita ni tuan-tuan. Apa yang sangat kita takut adalah apa? Adalah sesuatu yang kita sangka nikmat, rupanya dia itu adalah bala. Yang tu kita cukup takut tu. Kita minta berlindung daripada dapat hujan tersebut lah. Sesuatu yang kita sangka dia macam nikmat, rupanya dia adalah bala. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan, daripada seronok bergencok, seronok di bawah pokok hujan ni, tiba-tiba satu orang perempuan dia diam tergamam. Dalam riwayat sebut nama dia Fahda. Sebab she noticed, dia terperasan satu benda yang menyebabkan dia tercengang dan dia menjerit. Dalam sirah sebut perempuan. Yes, sebab perempuan dia memang sifat dia begitu. Dia teliti. Ya, perempuan ni dia teliti. Dia orang kata apa, daripada atas sampai bawah, pakaian dia, tudung dia, dia teliti. Sebab tu kita masuk kereta perempuan, kasut penuh dia jaga. Perempuan dia kemas, tapi kalau kereta dia tak elok sikit, dia serabut. Laki dia mungkin tak ubah kemas, tapi kereta dia bersih. Ya? Sebab perempuan dia memang begitu sifatnya. Dia takkan ulang baju yang sama dalam seminggu. Sebab tu almari dia penuh. Laki kadang-kadang t-shirt dalam singlet pagoda ni pun kadang-kadang pakai sama ya. Spray pun lebih kurang, jalan. Tambah-tambah zaman duduk asrama dulu tuan-tuan, zaman sekolah duduk asrama kan. Allahu Akbar. Boxer pun kadang pakai sama. Zaman sekolah kita tuan dua. Itu je penyakit macam-macam. Tuan-tuan cek anak-anak tuan. Kita duduk di sekolah tahu lah duduk asrama kan. Kadang-kadang tukar sama ya kan. Balik-balik sidai baju kat kipas bagi hilang lembab tu, esok pakai pula. Tu duduk naik telalat tu. Kan? Tapi perempuan dia jaga. Perempuan ni dia jaga. Dan dia teliti. Dia pergi rumah orang pun dia perasan. Tukar cadar tukar lansir baru ke? Dia tegur. Kan? Tegur orang metok hidang ayat dia kata ni cawan ni bukannya hari ni kedai ikut RM2 ni. Dia boleh tahu. Itu perempuan punya style. Laki dia tak boleh. Nak hidang cawan apa ke, cawan plastik ke apa ke, ikut suka lah. Sebab tu kalau pergi kenduri kahwin, perempuan akan minta nak masuk dalam rumah, nak tengok bilik pengantin. Laki tak boleh, duduk di luar, layan lagu M. Ramli, gulung rongkok daun, selesai lah. Hak orang perempuan. Nak tengok bilik pengantin, nak tengok barang hantaran. Tak boleh salah ke dia lah, memang itu sifat dia nak buat guna. Kita ra'i je lah. Cuma dia cek lah, dia masuk bilik pengantin, dia tengok, dia kata, langsai ni bukan abang dia menikah dulu pakai dah ke? Dia ingat tau, padahal abang menikah 6 tahun dulu tu. Patut, kalau minat kotor-kotor tak apalah, cuma mulut kena jaga lah. Dengan sekarang ni zaman tuan-tuan orang bukan ada duit. Zaman sekarang ni zaman orang susah. Tapi tak tahulah. Tapi menurut kajian tak rasmi lah, saya rasa lepas PKP ni orang makin senang. Bisnes apa boleh laku. Tak tahu sebab apa orang banyak duit lah ni Mungkin orang tak ada duit, tapi tak tahulah. Kalau tuan-tuan perasan lah, selepas PKP ni, tuan-tuan pergi mana pun ramai orang buka jual menjaga apa pun laku kan.
Tak tahulah main ikut mana kan. Tak apalah. Maka tuan-tuan, begitu sifat perempuan, dia teliti. Ya, dia teliti. Baik. Maka dalam sirah ni membuktikan, dalam ramai-ramai tak perasan duk berencok tu, seorang perempuan ni dia dongak di atas, dia nampak satu benda yang menyebabkan dia menjerit. Ya, dia menjerit pun dia ketika kelihatan jelas olehnya, dia pun menjerit histeria sehingga pengsan. Setelah dia tersedar, bila dia terpengsan, dia menjerit kuat tu, dia pengsan, jatuh, orang pun pergi sapu ayak muka dan semua ni, maka tanya kepada dia, apakah gerangan yang kamu lihat wahai Fahda? Pasal apa hang pengsan ni kau? Hang tengok apa ni? Orang kampung tanya dia, penduduk Ad tanya dia. Maka kata Fahda, aku melihat pusaran angin yang di dalamnya terdapat gelojak api, sementara di hadapannya terdapat beberapa orang yang menariknya. Maknanya benda yang Tuhan buka hijab bagi dia nampak, orang lain tak nampak. Benda ni benda biasa tuan-tuan, dalam ilmu agama ini biasa. Kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, cerita pasal bila menjelangnya kematian seseorang anak Adam itu, dalam keadaan sakarat dia, akan datang malaikat kan, sebut kan, malaikatul maut akan datang kepadanya. Akan memanggil rohnya keluar. Kalau orang beriman, rohnya akan keluar seperti mana ayak yang dituang, dia akan keluar macam tu ya. Kalau roh yang tak beriman, roh itu bila dicerkah oleh malaikat maut, suruh dia keluar, dia akan berselerak di seluruh tubuh kita ni. Hadis itu panjang. Nabi cerita dua jenis. Satu, Nabi cerita pasal roh yang baik, datang malaikat maut, panggil dia pulang. Dan roh tu keluar seperti mana orang tuang ayak. Bila keluar itu, datanglah malaikat bawa mai kafan-kafan daripada syurga, mai beratok malaikat rahmat ini, malaikatur rahmah, mai beratok iring bawa jenazah roh dia ini naik ke langit. Satu pintu demi satu pintu langit, ada penduduk langit yang mendoakan dan memanggilkannya dengan sebaik-baik namanya di atas dunia. Kalau dekat atas dunia ni orang panggil je ni Datuk Tan Sri apa, semua orang puji je ni. Begitulah para penduduk langit akan panggil nama dia dengan sebaik-baik namanya di atas dunia. Sampai ke langit, maka Tuhan katakan, tuliskan catatan hamba-Ku ini di Aliyin kan. Maka ditulis olehnya. Kemudian diturunkan dia itu ke dalam kubur, didudukkan dia itu. Kemudian disoalkannya itu 5 soalan. Kemudian bila dia jawab 5 itu, mudah saja dibukakan kubur itu seluas-luas mata memandang, dan diperlihatkan olehnya itu gambaran-gambaran nikmat-nikmat syurga yang bakal dia dapat nanti. Kemudian didatangkannya itu satu orang teman, Nabi sebut dalam hadis ni, yang elok wajahnya, elok pekertinya. Maka berkatalah hamba ini, siapakah kamu? Man anta, siapa kamu? Dan sesungguhnya wajah kamu ini wajah bawa kebaikan. Maka dia kata apa? Akulah amalanmu yang soleh, aku akan teman kamu dalam ni. Kemudian kata Nabi, datang bagi anak Adam itu yang mana roh mereka itu jahat, atas dunia jahat. Bila datang malaikatul maut, mesagah dia, berselerak roh dia, lari daripada kepala sampai kaki, siku, tangan, paha, semua ni tak mau keluar. Pasal apa tak mau keluar? Pasal seronoknya dia itu duduk atas dunia. Seronok, nikmat yang mengikatnya, kelazatan dunia yang mengikat dia, dunia, kekayaan, keseronokan, pangkat dan segalanya yang mengikat dia dengan dunia itu, menyebabkan rohnya itu tak mau keluar. Disagahnya itu berselerak lari roh itu di seluruh badannya, sampai dipaksanya keluar itu ibarat tulang ikan ditarik ikut bawah. Dan bila dia keluar, datang malaikat azab beratok, membawa kafan-kafan hitam, mengiring rohnya itu naik ke langit. Satu tingkat demi satu tingkat langit itu, dia dimaki dengan panggilan-panggilan yang terburuk pernah dia dengar atas dunia ke atas dirinya. Kalau atas dunia orang panggil dia mat bodoh kata, di langit itu penduduk langit akan panggil dia macam tu. Sebab apa? Pasal busuknya roh dia. Bila roh dia dibawa naik ke langit, busuk itu menyebabkan busuknya langit. Orang tak suka tuan-tuan. Kita duduk ramai-ramai dengan kawan-kawan, tiba-tiba ada seorang ni dia kentut, busuk, kita akan maki dia, apa ambil kentut tang ni? Pilih luar sampai tak kerti adab. Lagu tu lah. Dengan busuknya rohnya itu, penduduk langit maki dia. Apa punya roh ni busuk? Sampai ke pintu langit itu, kemudian dinafikan haknya untuk masuk. Disuruh akan Tuhan agar amalannya itu dicatatkan pada sijin, pada bumi yang terbawah. Dilempak balik dia jatuh ke dalam kubur. Dihimpitkan kuburnya. Diperlihatkan olehnya azab-azab neraka yang bakal dia kena nanti tu.
Kemudian datanglah seburuk-buruk wajah kepada dia itu, ditanyakan olehnya itu, siapakah hang ni? Muka punya buruk, punya huduh, punya menggerunkan. Kata lelaki ini, ana a'maluka, akulah amalanmu yang keji. Tuan-tuan, saya nak cerita apa ni? Dalam proses ini, dalam hadis ni sebut, malaikat-malaikat rahmat datang beratuk soft, sufufi, dengan soft, sejauh mata memandang, dengan bawa kafan-kafan sutera dalam majlis sakarat dia tu. Kalau kita pergi ziarah dia pasal sakarat, kita tak nampak semua tu. Itu poin saya tadi ni. Maknanya yang perempuan ni pun orang lain tak nampak duk bergencok semua ni, tak perasan. Yang Kak Fahda ni dia nampak girangan pusiran api yang ditarik oleh beberapa orang lelaki yang gagah. Maka begitulah dalam majlis sakarat. Sakarat ni mabuk mati yang panggil. Sakaratul maut. Dia ada majlis dia. Datang iblis cuba menyesatkan dengan pelbagai rupa bentuk dan sebagainya. Penat. Kawan ni dalam proses yang sangat penat nak menghadapi maut itu. Dia datang kemabukkan, iblis datang, malaikat rahmat datang, malaikat azab datang, satu malaikat maut datang. Maka majlis dia macam seolah-olah lah. Sebab dalam hadis sebut malaikat rahmat mai beratuk panjang dengan soft ni. Tapi kita tak nampak. Begitulah yang perempuan ni pun. Baik. Maka dia kata, aku melihat pusaran angin yang di dalamnya terdapat gelojak api, sementara di hadapannya terdapat orang yang menariknya. Dia melihat benda tersebut. Ada orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan neraka, syurga dan sebagainya. Ada. Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj. Kemudian ada juga direkodkan dalam hadis, bagaimana yang direkodkan oleh Al-Imam Bukhari, Abdullah bin Umar, satu malam dia tidur di Masjid Nabawi. Beliau lena dalam masjid sembahyang baca Quran, lena. Kemudian dia mimpi. Hadis ni Hafsah riwayat. Cerita daripada adiknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata, bila aku terjaga dalam mimpi aku tu, aku dibawa oleh dua orang malaikat naik untuk lihat neraka. Dia melihat neraka itu macam perigi yang besar dan keluar dua tanduk, dia kata, daripada telaga yang besar tu. Dibawa dia masuk untuk tengok, dia kata. Melihat orang yang diheret dengan rantai-rantai besi, muka dan tubuh mereka. Takut Abdullah bin Umar tengok. Kemudian dia kata apa? Aku melihat, ra'aitu rajulun allazi ariftuhu. Aku melihat lelaki yang mana aku kenal dia. Maknanya dia ada dekat Madinah ni. Dia sebut kat kau dia. Tapi baiknya Abdullah bin Umar, dia tak cerita siapa. Kalau kita tuan-tuan tak tahu. Menangis Abdullah bin Umar sampai malaikat kata, hang bukan tempat hang di sini, saya nak tunjuk ya. Baru dia lega. Abdullah bin Umar cerita kat Hafsah, kakak dia cerita dekat Nabi. Nabi kata, Abdullah bin Umar ini rajulun salih, lelaki yang soleh. Tapi poin dia adalah, dia diperlihatkan, Tuhan izinkan Abdullah bin Umar untuk melihat benda tu, dan dia perakui oleh Nabi. Sebab tu bila Abdullah bin Umar cerita dekat kakak dia cerita dekat Nabi, kakak dia Hafsah isteri Nabi. Nabi kata apa? Abdullah ini lelaki soleh. Nabi tak kata, berapa mimpi tu. Tak. Bermaksud Nabi mengesahkan benda tu. Sebab tu dia jadi hadis. Dia jadi hadis pasal dia dah kait dengan Nabi dah. Walaupun itu mimpi Abdullah bin Umar, tapi dia cerita kat kakak dia cerita dekat Nabi. Nabi mengesahkan. Dia jadi hadis. Itu Imam Bukhari riwayat. Tetapi yang saya terdetik tu, dekat mana Abdullah bin Umar cerita kat kakak dia, ada lelaki-lelaki yang saya tengok duk kena seksa tu, saya kenal. Duk ada dengan kita ni di Madinah ni. Tapi dia tak mau cerita kat kakak dia siapa dia. Menyembunyikan aib. Menjaga maruah orang. Saya tuan-tuan, baru kemarin satu orang sahabat telefon, kaunselor di negeri lain lah. Tapi kisah baru, dia negeri lain. Dia minta pendapat saya. Dia kata, panggil nama saya lah kan, ni mak nak tanya. Dia kata, sekolah dia ni, saya tak tahu lah tuan-tuan cuba nilai. Sekolah dia ni, dia kata, cerita ni dia kata berlaku selepas PKP dulu. Tapi dia ni jadi besar, jadi masalah di sekolah dia lah. Dia minta pandangan saya. Dia tak nak buat gimana, saya tak tahu lah. Tapi bila saya dengar cerita tu, saya jadi sakit hati lah. Sejujurnya saya jadi sakit hati. Cerita dia pasal budak sekolah tingkatan 3 ke berapa tak tahu lah, tingkatan bercinta kot. Lagu tu lah budak-budak cinta lagu mana tak tahu. Dating lah. Tapi dating ni dating di sekolah.
Tak tahulah di kantin ke di mana, tak tahu, tapi bukan di tempat sunyi, di tempat khalayak. Seingat saya dia cerita tu di kantin. Jadi dalam ramai-ramai depa macam dah budak sekolah tuan-tuan. Laki 4 orang, perempuan 4 orang macam tu lah. Pergi kantin makan sekali. Lagu tu budak-budak. Salah lah, saya tak kata betul, saya kata salah lah. Tapi cerita ni sampai ke pengetahuan cikgu. Ada cerita kata dalam 4 pasangan tu ada satu pasangan pegang tangan. Lagu tu cerita ada. Satu pasangan pegang tangan. Satu ke dua. Tak apa, poin saya bukan yang tu. Poin saya yang nak main ni. Maka bila main pegang tangan, dia dah kacau isu agama dah lah. Kacau isu agama. Maka panitia agama ambil alih. Bila panitia agama ambil alih kes ni, diceritakan oleh sahabat saya ni bukan di sini lah, di tempat lain. Tapi tahun ni ustazah ni, kau ustaz, apalah orang agama lah sebut, bila sedih pun, tapi hakikatnya begitu. Pasal kawan saya ni minta pendapat saya nak buat lagu mana ni kita kes ni. Tu poin dia. Dia tahu ustazah ni, saya tak ingat antara ustaz atau ustazah, tapi bukan cikgu biasa lah. Bawa budak perempuan dengan boyfriend dia ni, tingkatan 3 ni, ikut dia masuk kelas mana pun dia pergi hari tu kena ikut. Katalah ustazah ni masuk kelas tingkatan 2 subjek agama kan, mai ikut. Sehari habis kelas ni nak kena pergi kelas lain pula kan, ikut. Setiap kali masuk kelas dia akan beritahu budak-budak, "Hangpa tengok ni, tak padan dengan budak ni, muka pun hitam, gemuk." Dia sebut macam tu, body shaming. Cinta sakar ni, duit pun mak pak bagi lagi. Malu dah kawan ni. Okey, sekejap lagi dia pergi kelas sebelah pula. "Hangpa tengok ni, kami tangkap dari kantin ni, cinta ni, tak padan dengan kecil ni, gatai ni, pegang tangan dah." Begitu. Satu hari. Lepas tu bila budak ni balik rumah, hak perempuan ni, dia jadi sangat malu dan marah. Dia tulis di status WhatsApp dia. Perempuan memang macam tu kan, bila dia marah dia tulis kat status WhatsApp. Dia kata kat ustazah ni lah, saya sebut ustazah pasal saya tak tahu ustaz ke ustazah, tapi yang pasti bukan cikgu, ni subjek agama, orang agama. Maka dia tulis, bila dia tulis lagu tu, dia kata ustazah, dia sebut nama toksik. Dia kata kau toksik ke racun, tak tahulah. Kau lebih kurang lagu tu, maknanya dia marah lah, dia marah. Maka bila tulis marah lagu tu, cikgu kan dia ada juga simpan nombor anak-anak murid, so status tu keluar. Maka cikgu tengok, oi budak yang masalah disiplin ni boleh mengata kat ustaz ni macam ni, biadab, screenshot, bubuh dalam grup cikgu pula. Jadi panjang cerita sekolah tu, korang ajak macam mana budak ni boleh biadab dengan cikgu, tulis mengata kat cikgu kat status WhatsApp ni. Jadi lagu tu. Lepas tu budak ni esok pergi sekolah dengan tak tahu apa-apa, dia kena hantam kau-kau lah. Cikgu ni panggil bagi, cikgu ni panggil hantam, cikgu ni punca dia apa tuan-tuan? Dia buat silap, dia pegang tangan. Tapi kita lupa kadang-kadang pada pendidik ni, kita malukan dia tu macam dia buat satu dosa yang cukup besar. Bukan kita kata dia betul dah. Itu kadang-kadang kita nak kena muhasabah balik. Kadang-kadang kita tuan-tuan, bila kita Tuhan campakkan kita ini di lembah-lembah kebaikan, pada kedudukan yang baik, jangan kita berasa baik. Bila kita Tuhan telah sucikan kita dengan pakaian-pakaian kita yang suci dan jernih, jangan kita rasa kita cuci lebih. Sebab manusia ini bila dia rasa dia suci, dia akan menyangka orang lain kotor belaka. Manusia bila dia sangka dia baik, dia akan sangka orang lain semua jahat belaka. Ini masalah dia. Kadang-kadang orang lebih risau dengan ikatan saban daripada terlerai, daripada dia risau dengan hati orang yang berkecai. Dia tak peduli. Bukan semua, ada. Sebab ini bukan kes pertama saya dengar, banyak dah. Kemudian tuan-tuan, bila budak ni dipanggil, kemudian cerita dia bila budak dengan cikgu menang lah. Jangan biadab dengan guru lah poin dia. Tapi poin saya, macam mana budak yang sekecil ini, kesilapan kecil yang dia buat, kita boleh bawa dia, arak dia ke kelas untuk cerita kat orang benda yang dia buat tadi tu. Benda yang sama dibuat oleh orang Yahudi di Madinah dulu, yang bila mana mereka melakukan kesilapan, rabai mereka turun daripada duduk atas unta, dikalih belah belakang, dilomokkan taik ke muka mereka, dan dihina mereka, diarakkan keliling Madinah. Sampai orang Yahudi tu tak tahan, dia minta kes dia ni dibacakan depan Nabi yang Islam ni. Nabi kata rabai ni bohong. Ini tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil, tak ada, reka sendiri. Memalukan orang ni tidak ada dalam agama. Ma'is bila mana dia berzina, dia jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni." "Ya Rasulullah, aku telah berzina, tolong sucikan aku." Bermaksud hudud, pejam. Nabi kata,
Apa hang ni gila ke? Maiz, hang merepek ke? Hang lawak kot. Hang pening kot. Nabi kalih tak mau jumpa, tak mau tengok dia. Bukan kerana Nabi nak kira kroni. Nabi cuma nak suruh tutup, jangan cerita tentang ni. Sahabat lain ada kat sini. Nak cerita benda aib, nak cerita benda malu, sat lagi PM tepi. Jangan cerita malu kat sini. Nabi nak tutup aib sahabat dia. Ya? Tapi hari ni sunnah itu kita tinggalkan. Kalau boleh kesalahan orang kita buka, kita telanjangkan macam kita ini tak ada kesalahan. Saya cerita tu saya jadi marah pasal saya kata, macam mana budak 14 tahun ni nak hadapi hidup dah sampai kebesar nanti. Semua orang tahu apa yang dia buat. Ya? Dan kesilapan itu dilihat dia salah lagi bila dia menyuarakan kemarahan dia hanya di sudut itu. Kalau dia terbuang dan dia jauh dengan orang agama, siapa yang nak dipersalahkan? Hari ini kita kena tanya diri kita, orang ini makin jauh dengan agama ataupun orang makin jauh dengan orang agama? Kadang-kadang sikap dan sifat kita ini menyebabkan orang jauh dengan kita. Maka tak tahulah bila sahabat saya ni tanya, pasal dia kata saya ni kaunselor, saya bukan ustaz. Tapi saya ada aliran agama, pendidikan agama. Maka dia kata nak buat ke mana? Bila jadi clash macam ni, kita nak habah hadapan dengan orang macam ni, orang kata kita jahat pula. Saya kata tak boleh jadi, biar dia kata. Pasal benda ni tak betul. Yes, kita tak kata budak tu betul. Tapi kita pun tak betul tindakan kita tu. Siapa tak buat salah dalam hidup ni tuan-tuan? Tangan ni, tangan kita ni dosa berapa banyak ni? Tuhan tutup dia. Ya? Mulut kita ni mulut yang penuh dengan dosa. Tangan kita ini tangan yang penuh dengan dosa. Kaki kita ni kaki yang penuh dengan dosa. Mata kita ini mata yang penuh dengan dosa. Telinga kita ini telinga yang penuh dengan dosa. Siapa yang tidak ada dosa atas dunia ni tuan-tuan? Tuhan sebut dalam Quran ketika mana hamba itu digiringkan depan Tuhan, dihadapkan depan Allah, para musuh Allah ini. Mereka itu bersaksikan telinga mereka, mata mereka, penglihatan mereka, kulit mereka bersaksikan terhadap perbuatan mereka yang lampau di hadapan Allah, kata Allah dalam Quran. Maka hamba ini terkejut, macam mana mungkin telinga, tangan, mata, kulit depa ni boleh pergi habaq dekat Allah apa yang dia buat atas dunia ni. Maka dalam Quran Tuhan kata, hamba ni kata, waqalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Pasal apa wahai kulit? Berkata mereka kepada kulit mereka, kenapa kamu tergamak nak bagi tahu dekat Allah apa aku buat atas dunia? Kita punya rapat dengan kulit, tapi dosa kita begitu banyak. Hari ni kita mungkin boleh simpan, tapi di akhirat nanti Tuhan buka semua. Tetapi atas dunia Tuhan buka ruang pengampunan, dan kita pun tak disuruh untuk buka dosa kita, dan kita pun ditegah untuk buka dosa orang lain. Saya bimbang budak-budak yang begini, kalau diperlakukan begini, kesudahan dia bagaimana? Kesudahan dia bagaimana? Ini bukan kes pertama, ni yang kes ke-9, 10 dah saya tak ingat. Sebelum ni saya baru jumpa satu pun kes yang sama. Budak bercinta, dating dekat tingkat 4 kot. Salah, saya tak kata betul, saya kata salah lah. Tapi tindakan kita atas dia tu, bawa masuk kelas, yang kes yang sebelum ni tu di perhimpunan. Habang panggil main depan, bagi menikah atas perhimpunan. Ini bukan cara dia. Tak tahulah, bagi saya tak betul. Kalau sebagai pengajaran agar jangan buat lagi ya. Tapi untuk kita bagi menikah atas perhimpunan lah, kemudian tak tahu. Kadang-kadang cara kita buat kat orang tu seolah-olah macam kita ni confirm kita clear. Kalau Tuhan buka balik kita yang lama-lama, tuan-tuan, tak lepas. Jangan kata yang duduk di bawah, yang duduk di sini pun sama ya. Tak lepas tuan-tuan. Kotor ni, kotor. Kita balut dengan jubah, kita balut dengan kepiah, kita duduk atas sajadah, lapik-lapikkan dunia ini. Belum tentu selamat yang di belakang kita ini, yang di dalam kita ini. Itu yang kita minta ke Allah, ampunlah yang dulu-dulu, yang lama-lama ni tuan-tuan. Itu Abdullah bin Umar dalam mimpi tadi tu, dia tengok orang dalam neraka tu dan dia tak habaq kat kakak ada siapa. Tanya tak habaq. Tutup. Apa hari ni tuan-tuan? Tapi kalaulah kesalahan itu dia isytiharkan, dia banggakan kesalahan dia, itu lain cerita lah. Itu lain cerita. Tapi kalau kesilapan kecil anak-anak muda yang sedang belajar tentang erti kehidupan ini, 13 tahun, 14 tahun, apa yang dia tahu? Bukan kata-kata biar, hukum dia. Panggil dia, nak otan-otan dia kalau ikut law. Tapi bukan dengan malukan dia. Dan bila dia tak ada ruang untuk dia nak luah pada siapa, dia bubuh di status WhatsApp dia, kita viralkan dia pula, dan datang keseluruhan cikgu lain bagi dia pula. Ini cerita apa ni? Dia murid kita, dia bukan musuh kita. Oh, berikut lain dah. Tapi
Tak tahulah, bagi saya tak kena. No? Berapa banyak orang yang hari ni makin lama makin jauh dengan orang agama, kadang-kadang dengan sifat dan sikap orang agama tu sendiri. Yang tu kita kena akui kadang-kadang. No? Menyebabkan orang makin jauh dengan agama. Masa saya dulu di Kuala Lumpur, ada satu orang kakak, dia PM saya. Lama dah, 2013. Dia kena rogol, tak maaf sebut dalam kuliah, dengan pak saudara dia. Tapi masa tu dia bukan kakak lah, dia tua lah pada saya. Saya tak boleh sebut, takut dia tengok video ni. Tapi tak sebut nama orang tu. Tapi cerita tu cerita lama zaman dia sekolah. Kemudian dia hidup dalam tekanan, dia cerita kat saya lah. Dia hidup dalam tekanan sebab dia sebab pak saudara dia ni orang yang somebody, ya? Orang yang bagus lah. Jadi bila dia adukan ke pejabat agama ataupun bukan pejabat agama kot, mungkin asatizah lah, tapi dia sebut saya ustaz lah. Baik, ustaz baik, cuma ustaz kata tak apalah, dia kata yang lebih baik adalah maafkan. Jadi dia rasa macam tertekan. Dia rasa macam aku kena seksa ni. Pasal dia kata satu ayat yang ustaz tu sebut yang buat saya rasa macam agama ni tak jawab masalah saya. Tu saya tersentuh dengan ayat kau ni bila dia kata, adakah Islam ni tak jawab masalah orang macam saya ni, ustaz? Dia tak panggil ustaz, panggil adik kat saya masa tu. Masa tu saya belum ceramah, saya dah tulis buku motivasi kan. Itu yang orang banyak kontak tu. Dia kata, adakah agama ni tak jawab masalah orang macam kau ni? Sebab bila ustaz tu, saya tak tahu nama, bukan saya nak kutuk, saya tak tahu nama. Ni pun bukan dia call, dia email, dia berbalas email dengan saya. Lama dah, 2013. Dia kata, bila ayat ustaz tu, dia kata Nabi pun ampunkan umat, padahal Nabi kena teruk dengan umat dia. Kita kesalahan ni biasa. Dia kata takkan agama nak ajak saya untuk terima orang buat salah yang macam tu, yang sampai menggugat maruah dia seumur hidup, nak maafkan begitu dan hanya dengan jual nama Nabi. Macam tu kau, dia kata cara betul. Dia tanya saya, dia kata tak betul ya. Islam ajak qisas. Islam ajak keadilan. Dalam falsafah kita belajar dulu. Dalam Kristian, kalau orang tampak pipi kanan, kita bagi pipi kiri. Tapi dalam Islam, orang tampak sekali, kita tampak balik sekali. Keadilan. Ya. Jangan balas lebih pada tu. Kan? Kalau tidak, akan ada orang-orang yang dia rasa macam agama tak jawab masalah dia. Ya. Agama tak menaikkan dia. Agama tak pandang dia. Sebab tu saya banyak kali dah sebut. Saya minta maaf, mungkin orang merasa benda-benda keuntungan agama macam zakat, macam wakaf, macam benda-benda macam ni, dia tidak harus berlega dalam kalangan orang agama saja. Dia patut berjalan kepada orang awam yang cerdik pandai dalam bidang mereka. Kalau ada tanah wakaf yang lain, kita boleh bangunkan mungkin kilang ke, mungkin anything yang mungkin bukan madrasah juga, mungkin benda lain, agar orang melihat, oh, harta wakaf ini tak berjalan dalam kalangan orang-orang beragamawan saja, tetapi ini berjalan dalam kalangan orang Islam. Maka kita tak merasakan kita ini ibarat menyewa Islam daripada orang lain. Sebaliknya Islam itu hak kita semua. Islam tidak datang untuk menguntungkan satu golongan dan merugikan satu golongan. Sebaliknya Islam datang untuk menguntungkan semua. Sebab tu Islam mengangkat martabat wanita. Dulu Kristian, tuan-tuan, di barat, mereka perempuan tidak ada nilai langsung. Tapi Islam yang mengangkat martabat wanita. Raja Fatani, kerajaan Fatani Darussalam, 5 orang perempuan. Zaman keemasan Islam Fatani Darussalam, zaman 5 orang raja perempuan ni apa? Yang bernama warna tu, raja kuning, raja merah, raja jingga, raja hijau. Sebab tu banyak benda yang hari ni akhir zaman kita nak kena pulihkan persepsi orang terhadap agama, salah faham orang terhadap agama. Ya? Isyak dah tuan-tuan. Saya pinjam lagi seminit ni. Nak habis yang ni. Minta maaf saya cerita, tapi ada kaitan juga no. Benda yang ada hijab itu, ada yang Tuhan tutup, ada yang Tuhan izinkan untuk orang nampak. Baik. Maka kata Fahada, aku melihat gelojok api, sementara di hadapan mereka terdapat orang-orang yang menariknya. Kemudian, baik. Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan azab itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari secara terus menerus, dan tidak tertinggal apapun ataupun seorang pun daripada kaum Ad, melainkan semuanya binasa. Ibn Ishaq berkata, yang diceritakan padaku bahawa Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman tidaklah terkena angin itu, melainkan terasa segar di kulit dan nyaman di hati. Maknanya bila angin ribut tu sampai, the same ribut yang sama, bila sampai kena dekat Nabi Hud dan orang beriman, tak jadi apa.
Tak jadi apa. Macam cerita nak kemat nanti ada hadis kan. Ada hadis tentang asap dukhan. Bila kena kat orang Islam, dia cuma selsema dan demam sahaja. Kena kat orang bukan Islam, dia sakit teruk kan. Baik. Bahkan sampai matilah. Baik. Tetapi bagi mereka awan tersebut merupakan bahaya yang terus-menerus mengancam dan memburu mereka sehingga tidak tertinggal seorang pun di antara mereka. Dalam ni sebut tuan-tuan panjang, tapi saya ringkaskan. Angin yang datang itu disebutkan dalam sirah ini panjang. Bagaimana Tuhan buat angin itu datang dan memburu setiap seorang yang tidak beriman. Seolah-olah macam ada koordinat, macam ada WhatsApp location tu. Pergi cari setiap seorang. Dia menyorok di lembah dan lubang manapun angin itu sampai. Tuhan takdirkan yang pergi cari mereka itu angin yang datang menghembus mereka selama 8 hari. Ataupun seluruh hari lah. Bagi kita 7 hari 8 hari ni, seluruh hari tanpa berhentilah. Sehingga kan mereka itu menjadi seperti pelepah tamar yang mati. Baik. Sesungguhnya ketika mana kaum Ad menyaksikan azab yang masih nampak di udara yang wujud seperti awan, mereka menyangka bahawa awan itu bakal menurunkan hujan kepada mereka, tetapi sebaliknya itu merupakan azab. Mereka meyakini sebagai rahmat, padahal sebenarnya adalah petaka. Mereka berharap awan itu adalah kebaikan, tetapi sebenarnya awan itu ternyatalah punca keburukan. Azab boleh jadi berupa angin yang sejuk yang berhembus amat kencang menghempaskan mereka. Azab yang main ni angin yang sangat kencang dan sejuk yang menghempas mereka selama 7 malam 8 hari secara terus menerus non-stop hingga tidak seorang pun daripada mereka yang tertinggal. Bahkan angin itu terus mengejar mereka di mana pun mereka berada, sekalipun di celah-celah gunung dan gua-gua, sampai berjaya memporak-perandakan dan membinasakan mereka semua sehingga hancurlah mereka itu berkeping-keping jadinya. Itu dia tuan-tuan. Tuhan bagi angin yang tak berhenti. Sabtu lepas kemarin angin kuat pagi subuh. Tak tahu lah bulan ni saya tak tahu. Bila saya derah kau. Setengah jam ya. Punya takut ni. Kita duduk rumah kayu pula, dia terangkat bumbung kan. Takut. Baru setengah jam. Macam mana 8 hari angin tak berhenti ni tuan-tuan. Tapi yang menarik sini tadi tuan-tuan, yang dia berkata, yang Ibn Katsir sebut tu, apa yang mereka sangka itu nikmat, hujan itu rupanya azab. Sama macam kes yang kita bincang, kes budak tadi tu. Kadang-kadang kita rasa kita mulia dengan kedudukan kita. Apa yang kita sangka mulia, rupanya hina di sisi Tuhan. Kita tak tahu. Ada orang yang mungkin berpakaian cantik, bernama besar, berperilaku dilihat menarik di sisi penduduk dunia, tapi di langit dia kotor dan kosong. Kita tak tahu. Sebab tu selagi belum terputus nyawa daripada badan ini, belum dihadapkan kita ini di hadapan Allah, belum tentu kita ni tuan-tuan, belum tentu. Tak guna kita mendabik, sebab di sisi Tuhan tak tahu siapa yang dekat dengannya, tak tahu siapa kekasihnya, tak tahu siapa yang harum namanya di sisi Tuhannya, tak tahu. Jadi sebagai orang Islam, kita ni sentiasa kena bersangka baiklah kepada orang lain, dan diri ini sendiri kena muhasabahlah. Berapa ramai orang yang begitu jauh daripada agama yang memerlukan kita punya pertolongan, kita punya panduan. Kalau kita mahu buka sebentar pintu kita yang tebal itu untuk menjenguk orang-orang di luar, ada orang anak muda yang tak tahu pun mandi wajib lagu mana. Ada, bukan tak ada. Ada tuan-tuan. Bila tak cerita kita pula, tapi hakikatnya begitulah. Ada. Lebih pada tu pun ada. Sampai basic things pun tak tahu. Kita buat kajian sebelum ni serta pasal mazhab ni tinggi sikit. Tapi tak tinggi pun. Saya tuan-tuan pun tahu. Bagi saya ni macam basic, tapi orang, bukan saya nak rendahkan orang, tapi nak beritahu. Ada yang main tanya bila kita buat kajian, dia kata, "Ustaz, pasal apa?" Dia kata, dalam Islam mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kan? Kita mazhab apa Ustaz? Tanya. Benda tu pun saya rasa macam tak logik lah. Tapi tak apalah, anak-anak muda nak tanya kita jawab, seronok. Kita Syafi'i lah, Malaysia rasmi kita Syafi'i. Tapi tu awak ada kawan-kawan saya kata ikut mazhab Imam Ghazali pula. Imam Ghazali mazhab dah jadi begitu. Hanya bukan dia bodoh, cuma dia tak faham. Kan? Jadi kalau lepas tu bila Imam Ghazali ni imam juga Ustaz, kira dia mazhab apa? Kenapa kita tak ikut mazhab Ghazali je? Sebab Ustaz kata Imam Ghazali main lagi lambat. Tu 505, Imam Syafi'i 204. Jadi Ustaz kata bila main kemudian tu dia main benda baru, nampak? Dia jadi tak boleh beza.
Kan? Tapi tak apalah, bukan kita nak rendahkan dia, bukan dia ramai lagi. Itu benda kira yang tinggi juga tau. Ni kita tak cerita yang basic-basic lagi ni. Kadang tuan-tuan bila kita duduk dengan sahabat-sahabat kita, remaja-remaja, pemuda-pemudi yang macam ni, hati tersentuh tu betapa keikhlasan mereka itu nak ilmu, nak tahu sungguh-sungguh. Mereka baru pulang daripada jalan-jalan, mungkin kejahilan dan kekotoran, bila mai jumpa kita ni, bola mata mereka, hasrat hati mereka sungguh-sungguh tuan-tuan. Yang tu yang saya rasa orang tempat tersentuh dalam dunia dakwah ni tuan-tuan. Bila kita jumpa anak-anak muda yang begitu, ya. Saya cerita ke tuan-tuan, saya pergi Kuala Lumpur dulu. Jumpa anak-anak muda yang melepak naik motor bawa isap shisha ni, bawa ni, buka ceramah kita di atas meja kedai makan tu. Tak boleh fikir okey. Shisha di tangan. Bukan saya nak kata sebab tengok ceramah kita isap shisha, tak. Bila kata macam mana Tuhan cuitkan hati dia buka ceramah. Kita pergi perbaik motor. Saya dah dengar ni macam suara aku ni. Rupanya sambil duk perbaik duk dengar ceramah kita ni. Bukan tuan-tuan, wala'udzubillah, bukan nak kata kita bukan ni tak. Saya nak beritahu hari ini revolusi tu dia reformasi kah? Revolusi tu berlaku ni. Budak-budak yang disangka biasa, tapi begitu mereka itu. Begitu mereka itu. Sahabat kita, Abang Faizul Tamu Wakah, dia kata kami pergi pergi nasi kanak di Penang. Bukan nasi kanak lah, geng Penang, warung-warung ni ada satu budak muda ni kata nampak ranggi lah, kata kuku panjang, bengga, duk baca teks di meja ayak tu, atas tu dia bubuh ceramah ustaz. Kami tengok terkejut lah. Ni Ustaz Ibn Rijal punya ceramah. Budak ni duk layan sambil duk banjo ayak. Hari Selasa lepas, saya pergi Taman Seri Serdang. Nak pergi uruskan elektrik kod sepupu saya punya rumah. Ada dua orang anak muda naik kereta suara make up lah, buat tukar paip derah apa semua ni kan. Pergi balik depan saya, kita pasal apa ni kok. Kita dalam hati duk sangka macam pasal apa budak muda ni kan. Saya punya kakak jadi macam dia pun nak ambil laptop dalam beg apa. Jadi seriau dah pasal nampak kemas nak nampak cara budak muda. Turun dia pun turun, dia lalah dia 3-4 kali ni depan sekolah Seri Serdang, SK Kepala Batas ke tu. Taman Seri Serdang tu kan. Sini ACMS lama, depan tu sekolah apa? Kepala Batas ke sekolah apa dah. Kan. Lalu dia berhenti depan saya. Berhenti dekat berhenti turun 2 orang budak muda ni. Selok jin bawah ni. Dia suruh ayam goreng. Ustaz jangan lah. Kami baru duk dengar sama ustaz tadi. Kami duk pergi balik tu pasal duk takut silap orang. Saya rasa macam ya Allah nak teriak apa dah pasal. Begitu anak muda tuan-tuan. Kita sangka dia biasa ya, tapi kadang-kadang ketekunan depa tu melebihi kita. Ketekunan depa tu melebihi kita. No? Betul, bila saya sensitif sangat dengan kes yang tadi tu, bila kita budak pegang tangan couple tu, kita hukum dia dengan malukan dia setiap kelas macam tu. Daripada tak ada orang tahu jadi semua orang tahu. Kita nak bawa budak ini ke mana masa depan dia? Kita nak bawa agama ini ke mana akhirnya? Dan yakinlah tuan-tuan, budak ni takkan lupa perbuatan yang dia kena ni sampai dia tua. Kalau dia memusuhi orang agama dan dia salah faham dengan agama, dia akan anggap agama tu musuh dia sampai dia besar. Kalau tidak ada datang orang lain yang perbetulkan dia. Betul tak tuan? Biar pilih nanti video ni dia pun nak marah-marah habis saya. Kalau kita tak buat tak apa. Saya tutup dengan itu tuan pasal PKP kan. Tapi saya sangat yakin dan percaya ramai ustaz-ustazah kita yang baik-baik. Subhanallah, ramai. Ustaz kita semua baik. Ustaz-ustaz kita Pulau Pinang, Kedah ni semua bagus-bagus. Ustaz Syafi Sofgani, Ustaz Dong, semua bagus-bagus. Ustazah apa? Asma Harun, dia tahu saya sakit. Daripada KL dia mic all the way sampai Sik Lugok main melawat. Bagus-bagus. Saya bukan cerita depa ni. Saya cerita secara umumnya. Jangan kata tak ada. Ada. Itu yang kita buat gambar Nur, kita buat watak Ustaz Ahmadi tu. Tu orang marah. Buat apa mana? Allah Taala alam, saya minta maaf tuan-tuan malam ni jadi lagu ni. Tapi tak apalah, nak kait juga nak beritahu. Kita uruskanlah agama kita ini sebaiknya. Pasal ini yang diwariskan kepada kita tuan-tuan, untuk kita bawa ikut dimensi zaman sekarang. Bukan dengan mempermalukan orang lain untuk menyucikan diri. Kita tak jadi mulia dengan kita hina orang lain. Kita tak jadi pandai dengan kita kata orang lain bodoh. Kita tak jadi suci dengan kita kata orang lain kotor. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin
وإلهام الملائكة المقربين واهدنا في هداية العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لا فينا ولا معنا ولا تبعنا شقيا ولا مطردا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.